Mengucap wajib dengan mulut, tak yang main dengan hati. Orang itu pun nampak mata ada guling pun cara janji lagu. Mana dia mengucap, cara dia mengucap. Contohlah. Maknanya, perkataan janji ini ialah duduk di mulut. Kemudian betul tak betul duduk di dalam. Ya, sebab tu dalam kita doa kita semayang pun, dia sebut, Inna salati wa nusuki wa ma'iyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu juga namanya janji. Sesungguhnya salat, walaupun itu firman Allah, tapi yang melafazkan nak baca itu kita. Makna, dari sini nak katanya, dalam janji disebut, iaitu ada dua benda yang kita kena ingat. Yang namanya juga janji. Iaitu ikrar. Mungkin anggota-anggota keselamatan pagi-pagi dia ikrar depan yang dihormati ketua polis. Kami anggota-anggota, contohlah, tidak akan ke mana-mana. Dia bersama tuan di sini saja, contohlah. Contoh ya. Maka dia ikrar. Maka dia tak boleh seleweng dia punya ikrar dia. Yang kedua, dalam hadis sebut, Al-Muslimuna ala syurutihim. Atau Al-Muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam di atas syarat yang telah kita tentukan. Bila taat syarat tersebut setuju, bermakna itu juga ta'aksir, itu juga merupakan janji. Contoh Muslim, bertengok. Kenapa berkaitan dengan akhlak? Sebab akhlak dalam Islam memanglah. Baca Nabi sebut dalam hadis, Karamul mu'min dinuhu wa muru'atuhu aqluhu wa husnuhu khuluquhu. Maknanya, mulianya kita kerana ada iman. Mulianya orang beriman kerana ada agama. Mulianya orang beriman kerana ilmu pengetahuannya. Mulianya orang beriman kerana akhlaknya. Dan Nabi sebut lagi nak kena janji. Kenapa daripada akhlak? Nabi kata, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tak cantik, tak menarik, tak lurus iman seorang hamba sehingga cantik, luruslah, menariklah apa yang ada dalam hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu. Tak cantik apa yang ada dalam hatinya hatta yastaqima lisanuhu. Makna cantiklah apa yang dipertuturkannya. Dia tak kira. Maknanya bila dia bercakap tak cantik, dia berjanji dia bohong, maka nilai akhlak dia bukan tak akhlak tak. Dengan akidah dia silap-silap bulan, jadi rosak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nama sebagai pengikut Nabi pun kadang-kadang namanya umat Nabi, tapi mulut dia bercakap yang bukan-bukan, mana dia silap, dia berlawanan dengan apa yang disebutkan. Sebab tu bila bercakap tak berubah sikit, bermakna automatically akhlak kita akan mengudung. Itu maksud dia tak boleh. Okey, maksud Azrin, apa pun itulah tentang bahaya lidah. Kadang-kadang kita jadi saksi kita tidak menepati janji kita. Serangkap langsung daripada saya, buah cempedak, buah mangga, kita berehat sedikit. Berjumpa dari Tapak Johebo, Stadium Indra Mulia Ibu Perak, bersama saya Ustaz Muhammad Karim Adian dan juga Ustaz Azrin Jemalim. Dan kita ambil soalan-soalan daripada Pak Yuk, kayu-kayu ada di sini yang terus serta dengan kami di Bus Pertemu. Silakan kalau ada soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Inspektor Muhammad Uzair Ismail. Soalan saya berbunyi, seseorang atau pihak yang menabur janji tetapi dalam masa yang sama si penabur janji menyedari mereka tidak akan dapat melaksanakan janji itu atas sebab-sebab tidak logik atau di luar kemampuannya. Jelasnya janji hanya sebagai menanam di tebu di bibir mulut sahaja. Apa hukumnya mengamalkan sikap ini, Ustaz? Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Inspektor yang memang soalan cukup menarik. Ini kadang-kadang Ustaz Azrin ya, memang janji tak logik. Jabatan dah 3 dah dapat jabatan 4 pula. Kadang-kadang contoh lah, kampus tu kecil je. Contoh, sekolah dah ada 5 dah. Okay, contoh tak ya, kadang tak logik dah fikir. Ataupun janji semua di luar kemampuan kita Ustaz. Tapi kita janji juga. Dia dapat simpati, sokongan dan sebagainya. Silakan, apa hukumnya? Terima kasih kepada saya Inspektor dan sekalian begini. Dia mudah sekali kita buat 3 rekat.
Yang pertama, sebelum janji itu mampu tak nak buat. Contohlah, ada orang susah, anak orang susah. Dia tengok anak orang lain semua dapat 5A. Contohlah, dia bukan nak mengatakan menafiak, semua menyindir je. Dia janji dengan anak dia, dia orang susah. Tu duduk kat Bukit Retang, sampai ke Surau tu. Ada tak boleh lah. Tu kapal-kapal tu. Maknanya, sebab kalau mau dapat 5A, kok nak bagi mu, masa susah. Contohlah. Memang janji ni memang tak dia masa kubur anak atau dia confirm tak dalam hati tu. Supaya anak tu mengajar raja, kubur. Dia kata dia. Maka di sini berdosa hukum dia. Jangan main-main dengan dia walaupun anak. Walaupun dengan bini. Kalau insyaAllah, link, kalau I nanti, I dapatkan, I berikan emas daripada hujung jari sampai ke kecil. Contoh. Dia ni nak kerja pejabat pun 1,500 pula. Emas cincin pada 20 setengah. Nak jadi hujung jari ke kecil. Tak boleh. Mampu ke tidak jadi. Jangan duk cari pasal. Yang keduanya, maknanya, usahalah dalam relasi yang lain. Dia berusaha untuk menunaikan janji. Pertama, mampu atau tidak. Yang kedua, dia kena usaha dengan sedaya mungkin untuk melunaskan janji. Dan yang ketiga, dia tak boleh dengan betul sekalian. Maka dia mesti mengatakan insya-Allah. Dan insya-Allah ni bukan salah nak buat. Insya-Allah maknanya dia mampu. InsyaAllah dia akan usaha dan jangan jadi macam Nabi Allah. Nabi Allah yang dia isteri dia ramai. Dia kata aku nanti bini ku ramai. Aku akan subuh satu malam. Beranak, sekali beranak, semua bini beranak. Kemudian akan aku jadikan mereka di tentera-tentera. Maka Allah sebut Al-Quran. Lahir anak dia semua 99 orang. Seorang pun tak ada bakat. 8 meninggal. Yang seorang aku 9 tu semua mentimun. Berbeza suka dia boleh buat bertimun. Dan tengok dengan bibir tu. Contoh dia. Maka kenapa Allah tegur dia? Kerana dia tidak berkata insya-Allah. Inilah kita nak gunakan. Yang pertama, mampu ke tidak? Yang kedua, usaha yang sungguh. Dan yang ketiga, insya-Allah. Barulah maka tak berdosa insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, tapi kadang-kadang insya-Allah kita ni tak nak buat Ustaz. Ya, dia jauh mengelak insya-Allah. Pada tak nak meskipun. Okey, kita ambil lagi satu soalan daripada penonton semua, silakan kalau ada. Silakan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Julati daripada Haji Ipoh. Ini bertanya soalan. Kiranya orang tu dia berjanji, niat, dia lepas dia punya niat, dia punya kes dia berjanji untuk membawa ke suatu tempat dan dia tidak menunaikan janji dia. Apa hukumnya? Yang pertama. Yang kedua, dia berhutang. Dia tak tahu saja. Dan tiba-tiba dia meninggal. Hutang dia banyak. Jadi macam mana dia punya ni Ustaz? Okey, ini masih tempoh lah kan, 2 in 1. Soalan kedua, Ustaz Kazir. Satu silakan Ustaz untuk bagi respon. Baik, Alhamdulillah. Tentang masalah janji. Dan janji ni seperti mana yang saya katakan tadi adalah satu benda yang sangat mudah dirapaskan. Betul ada modal janji. Dan tidak ada modal. Modalnya modal alih. Selepas awak dah terima pendapat kita, selepas awak dah pegang cakap kita, maka sama ada terlaksana ataupun tidak terlaksana, maka janji-janji itu akan dituntut semula. Apatah lagi kalau dilaksanakan ataupun berjaya. Macamlah yang misalnya berjanji. Kalau apa-apa, suka bawa kamu jalan. Kalau kamu lulus, suka bawa kamu pergi umrah. Dia ada dua di situ. Mungkin sekadar janji. Ataupun satu lagi perkara yang dipanggil sebagai nazar. Jadi, kena bezakan. Kita takut. Bila kita bernazar, mak janji kalau kamu kuasa dapat 5A, mak janji, mak bawa kamu, mak nazar, bawa ke mengerjakan umrah. Itu dah jadi sebagai nazar. Jadi, bila sebut nazar, ia ada satu benda yang wajib ditunaikan. Satu perkara yang kena tunaikan. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kita rasa tak boleh buat, jangan janji. Kalau kita janji pada isteri kita yang kalau kamu begini pada abang, membawa kamu pergi Australia. Tak payah. Ini bukan kata nak ke Australia atau botol begitu. Jadi tak payah pada kita janji yang bukan-bukan.
barangkan tuan-tuan Rob